Okey, Mat. Okey, baiklah murid-murid sekalian. Tadi kita telah mempelajari tentang sebuah petikan dan kamu pun telah membacanya. Membaca dengan intonasi yang baik, dengan nada yang baik, dengan jeda apa semua baik. Jadi untuk sebelum kita mengakhiri kelas, kita pun telah sampai ke penghujung kelas pada hari ini. Cikgu ingin membuat sedikit peneguhan terhadap tentang apa yang kita telah pelajari pada hari ini. Jadi boleh tak kalau cikgu mahu kamu membaca petikan ini sekali lagi, tetapi bermula daripada seorang membaca dengan satu perenggan, kemudian berganti lagi dengan murid yang lain sehingga petikan ini selesai dibaca. Boleh. Jadi baiklah, ini yang cikgu mahu, semangat yang begini. Mulakan dengan Ahmad Sufyan. Fajar sudah menyingsing. Cahaya matahari sudah menyingkap tabir. Subuh memancarkan sinar paginya ke arah Bukit Kepung. Bukit Kepung mulai terang. Tembakan kedua-dua pihak terus hebat. Pasukan Sarjan Jamil Muhammad Shah masih kuat bertahan. Pasukan komunis masih gagal masuk ke kawasan kompleks polis. Dah, cikgu. Okey, baik Junan. Jadi pembelajaran kita sebelum ini, pada awal pembelajaran cikgu ada menyediakan kamu dan menerangkan kepada kamu tentang penggunaan teknik pembelajaran traffic light, lampu isyarat. Jadi adakah kamu semua faham tentang apa yang Junan baca mengenai petikan pertama ini? Faham, cikgu. Okey, baiklah. Nampaknya semua mengangkat lampu yang berwarna hijau. Jadi kamu semua berada dalam keadaan faham, cikgu tahu. Jadi untuk perenggan yang kedua, Muhammad Hafizal. Tiba-tiba Sarjan Jamil Muhammad Shah dan anak buahnya mendengar bunyi baj ditiupkan buat kali kedua. Bunyi tembakan musuh mula mereda, kemudian terus senyap. Tiba-tiba suara parau berkumandang di udara melalui satu corong pembesar suara. Okey, baik. Terima kasih Muhammad Hafizal. Jadi seperti biasa, adakah kamu semua faham tentang apa yang Muhammad Hafizal bacakan? Gunakan lampu isyarat kamu. Okey, baik. Cikgu dapat rasakan bahawa pembelajaran kita semua dapat mengikutinya. Jadi untuk perenggan yang ketiga, cikgu persilakan Ahmad Sufyan bin Maulana. Baik, cikgu. Perlu berdiri ya, cikgu? InsyaAllah boleh berdiri. Polis, oi polis, menyerah. Jerit Madara. Polis, baik menyerah. Awak semua sudah terkepung. Jerit Madara sekali lagi. Polis tidak menyerah. Kami tidak akan menyerah. Jerit Osman Yusof penuh semangat. Jeritan Osman Yusof menaikkan bulu roma rakan-rakannya. Sarjan Jamil Muhammad Shah dan anak buahnya akur sahaja dengan jawaban Osman Yusof tadi. Terima kasih, cikgu. Okey, terima kasih Ahmad Sufyan. Bacaan yang sangat sangat baik daripada Ahmad Sufyan. Jadinya untuk macam biasa juga, adakah kamu memahami apakah yang dibacakan oleh Ahmad Sufyan sebentar tadi? Gunakan lampu isyarat kamu. Okey, untuk perenggan yang terakhir, cikgu mempersilakan Muhammad Mustaqim untuk membacakannya untuk cikgu dan rakan-rakan kelas yang lain. Baik, cikgu. Boleh berdiri, cikgu? InsyaAllah boleh. Seorang pelajar yang baik. Kita ke sini bukan untuk menyerah. Kita menjalankan amanah dan tanggungjawab, kata Sarjan Jamil Muhammad Shah dengan kuat memberikan semangat kepada anak buahnya. Polis tidak akan menyerah. Kami akan lawan, jerit kuat Sarjan Jamil Muhammad Shah. Anak buahnya sedang bertahan di dalam kubu masing-masing, mematikan diri sambil bersiap sedia dengan senjata dihalakan ke arah musuh. Satu tepukan untuk rakan kamu.
Dan seperti biasa juga, adakah kamu memahami tentang apakah yang dibacakan oleh Muhammad Mustaqim tadi? Okey, baiklah. Cikgu rasakan kamu semua dapat memahami apa yang kita telah pelajari pada hari ini. Sangat baik. Jadi, untuk seterusnya, sebelum mengakhiri kelas, jadi izinkan cikgu lah untuk bertanyakan soalan kepada kamu untuk menambahkan lagi kefahaman kamu terhadap teks dan apa yang sebenarnya kita pelajari pada hari ini. Jadi, mulakan dengan yang kumpulan di sana. Apakah maksud rangkai kata menaikkan bulu roma itu? Maksud rangkai kata menaikkan bulu roma itu cikgu ialah semangat rakan-rakan seperjuangan telah pun naik akibat kata-kata sarjan tadi. Okey, satu tepukan untuk Ahmad Tian. Okey, soalan yang kedua untuk kumpulan di sini. Sekiranya musuh negara mengancam kita, apakah tindakan yang akan kita lakukan? Ada sesiapa yang menjawab dari kumpulan di sini? Saya, cikgu. Okey, silakan. Okey, cikgu. Saya ingin menjawab berdasarkan dalam konteks sebagai rakyat biasa. Kalau kita diancam oleh penjajah, kita perlu bersatu padu dan kita juga perlu bersedia mendengar arahan daripada pihak berkuasa. Sebagai contohnya, kalau pihak berkuasa tu suruh kita berkurung dalam rumah dalam satu perintah kawalan pergerakan ataupun semasa darurat, kita perlu patuh terhadap arahan tersebut bagi memudahkan urusan pihak berkuasa memerangi masalah ancaman musuh negara. Okey, baik. Satu tepukan juga untuk Hafizan. Jadi, yang terakhir sekali untuk sebagai penutupan pada kelas kita pada hari ini, sebelum cikgu melakukan sesi penutupannya, cikgu ingin mendengar satu kesimpulan secara keseluruhan tentang apakah yang kita telah pelajari pada hari ini dan apakah pandangan yang kamu dapat rasakan. Pandangan yang kamu dapat rasakan yang penulis petikan ini cuba untuk sampaikan kepada kita semua. Satu kesimpulan kecil mungkin. Okey, silakan Mustaqim. Baik, cikgu. Saya cuba, cikgu, ya. Berdasarkan secara keseluruhannya, Tahankan tanah air. Ini dulu. Tos. Bagi tahu kalau dah. Okey. Okey, baiklah. Yang terakhir sekali, sebagai peneguhan, adakah kamu betul-betul faham tentang apakah yang kita telah pelajari pada hari ini daripada petikan ini yang kita telah pelajari dari tadi lagi? Dan cikgu mahu seorang membuat sedikit kesimpulan kecil tentang apakah sebenarnya yang penulis cuba untuk sampaikan kepada kita semua. Mungkin cikgu. Mustaqim boleh. Pada pendapat saya, apa yang hendak penulis sampaikan adalah berkenaan dengan kemerdekaan. Kita sebagai rakyat Malaysia haruslah bersatu padu dan saling bekerjasama untuk memelihara keamanan dan keharmonian negara agar kedaulatan negara kita terus terjaga. Okey, satu tepukan untuk rakan kamu. Jadi baiklah, setakat itu sahaja. Kita akan sambung selepas ini.